bagi 4. Ini sudah disusun dari situ. Jadi ilmu mengenal Allah pada martabat syariat, makrifat Allah pada martabat akal. Faham dengan akal dulu. Kenal Allah dengan akal dikatakan fahaman atau dipanggil i'tiqadi, tauhid i'tiqadi, ataupun tauhid kalam, ataupun tauhid ilmu. Memahami Allah itu yang disebut sebagai sifat 20. Jadi sifat ini dibahagi kepada 4. Sifat nafsiyah, martabat zat. Jadi ada satu sifat, iaitu wujud. Sifat nafsiyah ni sifat yang menciri, sifat akan dipanggil nafsiyah ni zat, diri Tuhan itu. Martabat zat. Zat itu maksud diri Allah. Yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah dia martabat zat juga. Dia ada pada zat. Sifat salbiyah ini ada 5. Kemudian sifat ma'ani. Boleh kita belajar masuk sekolah Darjah 6 balik. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Ini martabat sifat. Maknanya dia menceritakan akan hal zat itu. Itu sifat. Sifat. Kemudian yang akhir ialah sifat maknawiyah, ada 7. 1 tambah 5 tambah 7 tambah 7 jadi 20. Maka dinama sifat 20. Baik, kita masuk kepada sifat yang pertama, ialah sifat nafsiyah. Nafsiyah nafsi, diri. Nafsi lah, diri. Sifat yang ada pada zat itu, iaitulah wujud. Kalau ditanya sifat 20 ni cari boleh jawab lah kan? Sebab dah belajar dah jannah dulu. Cuma nak dipahami balik, nak didalami balik sifat itu supaya dia faham pada akal kita dan dia meresap menyatu dalam hidup kita, supaya dapat rasa wujud Allah itu boleh ada rasa dalam hidup kita. Adakah seolah sekadar kita tahu Allah itu ada tapi tak rasa ada pun Allah Ta'ala? Kenapa manusia itu buat dosa? Sebab dia tak rasa Allah itu ada. Apa? Dia tahu Allah itu ada, dari segi ilmu tahu Allah itu ada. Allah ada. Tapi dalam batinnya tidak merasai kewujudan Allah itu, menyebabkan dia melakukan dosa. Dia mengumpat. Sebab apa? Dia tak rasa Allah itu ada bersama. Tak rasa wujud Allah itu ada. Maka dia gunakan mulutnya lancar macam-macam. Ataupun dia gunakan perbuatan melakukan dosa-dosa, menyebabkan seolah-olah dia Tuhan itu tak ada pun. Inilah penyakit umat akhir zaman. Bukan masalah ilmu sekarang ini, tetapi masalah jiwa yang tidak merasai wujud Allah itu. Sebab itulah kita nak kena faham dulu bagaimana wujud Allah. Kalau sebut bicara pertama ini wujud Allah, akal kita akan bertanya, kalau Allah itu ada, di mana Allah? Ini soalan pertama. Biasa soalan. Allah tu kat mana? Di mana Allah tu? Bagaimana wujud Allah? Bagaimana bentuk rupa Tuhan tu? Macam mana? Ini soalan akal. Sebab akal kita, dia terikat dengan logik akal. Setiap yang wujud, dia akan cari juga bagaimana. Di mana Allah? Di mana wujud Allah? Atas langit ke? Atas aras ke? Kat mana? Apa beza wujud Allah dengan wujud makhluk? Ini soalan lagi. Setiap yang wujud itu boleh dipegang, boleh dilihat, boleh disentuh. Bagaimana wujud Allah pula? Ini soalan-soalan Wahabi lah ke ni? Soalan-soalan akal kita ini. Bagaimana bentuk Allah itu? Kenapa Allah tak boleh 2, tak boleh 3? Kenapa? Soal lagi. Inilah soalan-soalan yang perlu dikupaskan supaya akal kita yakin, sehingga mencapai ilmu yakin. Akal kita boleh terima kewujudan Allah itu bagaimana. Jadi wujud ia wujud ini dipanggil martabat zat. Mana sifat wujud ini ada pada zat Allah. Sifat ni ada. Zatnya zat yang disebut sebagai zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Tak boleh tak ada. Mustahil bagi Allah itu tidak ada. Ini lawan bagi wujud kan. Dipanggil martabat zat, tiada nyata ia zat itu. Zat Allah Ta'ala tidak nyata. Tak boleh dipegang, tak boleh dilihat, tak boleh disentuh. Dan tiada siapa yang mengetahui dan mencapai hakikat akan zat Allah Ta'ala itu. Tak boleh. Ini dipanggil sempadan laisa yang kita nak kenal Allah. Jangan cari Allah zat itu begini-begini. Jangan dicari itu. Kerana apa? Allah Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak boleh dicapai dengan penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Nak tengok Allah tak nampak, tapi Allah boleh tengok kita, boleh nampak kita, boleh lihat kita.
Banyak benda yang kita tak nampak tapi kita yakin ada wujudkan dia kan. Contohlah kita dah sebut dulu, apa dia, perasaan sayang. Kita yakin ada sayang itu, tapi tak pernah tengok pun bagaimana bentuk sayang. Bagaimana bentuk sayang. Begitu juga roh kita yang ada dalam diri kita, tak pernah tengok pun bentuk rupa roh, tapi kita yakin kewujudannya itu. Ada roh itu dalam diri kita. Boleh? Nampak wujud? Kalau soalan disebut tadi, di mana Allah, bagaimana bentuk Allah, semua saya dah sebut dulu, sudah terjawab dalam sifat salbiah. Semua terjawab di situ. Tak payah pergi ke lain dah ilmunya. Jawapan di mana Allah, bagaimana bentuk Allah, setiap yang wujud tu boleh dilihat, dipegang, bagaimana Allah dengan Allah kewujudannya pula, semua terjawab dalam sifat salbiah itu. Jadi sifat salbiah ni ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. 5 sifat salbiah itu. Sifat salbiah ni sifat yang menafikan Allah Ta'ala itu takluk pada masa, pada tempat, pada waktu. Tidak takluk maksudnya. Menafikan Allah itu takluk pada masa dan tempat. Mana tidak perlu masa dan tempat, dan tidak perlu rupa bentuk. Sebab itulah kalau berbentuk, berupa, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Tuhan tidak berhajat pada tempat, tidak berhajat pada masa. Sebab dia berdiri dengan sendiri, qiyamuhu bi nafsi itu. Jadi bagaimana wujud Allah? Wujud Allah itu bersifat qidam. Qidam ni maksudnya sedia. Sedia ni ialah tidak ada mula maksudnya. Sedia kala. Apa? Kalau nak sebut sedia kala tu macam ada mula lagi. Sebab tu istilah yang paling kita faham ialah sedia lah. Mana sedia ni tidak ada mula. Bila mula? Tidak ada mula bagi Tuhan. Tidak ada mula. Kita ada mula. Bila dilahirkan kita, bila dicipta kita, bila boleh berjalan kita, ada tarikh tertentu kita, ada mula. Allah tidak ada mula. Sebab dia tidak takluk pada waktu dan masa. Ini bagi sifat salbiah ni, sifat keagungan Allah. Sifat yang melayakkan jadi Tuhan. Kalau tak ada sifat ni, tak layak jadi Tuhan. Boleh faham tu? Qidam tu maksudnya tidak ada mula. Bila startnya, tidak ada starting. Nampak? Kalau ada mula, bermakna dia bukan Tuhan. Dia bukan wujud Tuhan. Kemudian sifat wujudnya lagi apa dia? Wujudnya bagaimana wujudnya? Wujudnya baqa, tidak ada akhir. Tidak ada mula, tidak ada akhir. Jadi dialah segala-galanya. Dialah wujud sebelum adanya segala sesuatu. Dialah sudah ada. Adanya juga tidak ada mula. Bila? Jangan dicari bilanya. Tidak ada starting. Ni payah nak akal kita nak terima kan. Logik akal biasa. Setiap yang ada yang mula, yang wujud ni mesti ada mula, ada bilanya. Nak tanya makhluk boleh. Tanya saya berapa saat, bila saya dilahirkan boleh. Nak tanya Allah, tidak layak soalan itu. Bila ni terikat dengan masa dah. Kalau bila, apa? Macam mana juga terikat dengan masa. Bagaimana juga terikat dengan masa. Kalau bentuk juga terikat dengan masa. Dia tidak terikat dengan Allah Ta'ala. Sebab dia juga yang menciptakan masa itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Kalau Allah Ta'ala cipta masa, bagaimana dia duduk dalam masa? Dia tidak perlu pada masa. Masa itu makhluk. Azan dah. Nak kena berhenti kot tuan. Baik, wujud Allah juga bagaimana sifat wujudnya? Soalan lagi. Wujudnya mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan dengan segala yang baharu. Tak sama langsung. Selagi mana dalam kepala otak kita ni, saya dah sebut dah, kepala otak ni fikir Tuhan ni macam mana, Tuhan ni begini, Tuhan begini, Tuhan di atas ke, di bawah ke, di timur ke, di barat ke, itu bukan Tuhan. Tuhan bukan itu. Tuhan bukan atas, bukan bawah, bukan kiri, bukan kanan, bukan berbentuk. Hatta kita tak pernah tengok pun benda, terbayang-bayang, oh Tuhan ni dalam bentuk cahaya putih ke, cahaya hitam ke, cahaya hijau ke, cahaya biru ke, cahaya merah. Nafikan, dia bukan. Itu mainan syaitan. Sebab tu datang benda itu, nafikan. Sebab bila kita nak meninggal dunia, dalam pelbagai bentuk syaitan akan datang. Datang dalam bentuk syekh-syekh yang besar, syekh-syekh alim yang besar, dalam bentuk keluarga dan kerabat kita, dalam bentuk pelbagai lah yang kita tidak pernah tengok pun. Ini pentingnya tauhid di situ. Kalau tidak mengenal Allah di sini, hal keadaan Allah itu,
kita mudah terkena dan terperangkap dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya persalahan dengan segala yang baharu ni mana tak boleh nak dibayangkan apa bentuk sekalipun, sebab Allah bukan berbentuk. Jangan. Saya dulu masa kecil-kecil dulu, kita terbayang Tuhan ni begini, Tuhan ni banyak. Tuhan Melayu, Tuhan Cina, Tuhan India, macam-macam Tuhan ada. Lepas tu fikir pula Tuhan tu macam Tuhan bulat begini, atau yang ni lepeh, yang ni panjang. Itu zaman akal kita dah cari Tuhan masa tu. Bila kita belajar sifat 20, baru kita faham itu bukan atas, itu semua adalah mainan karut belaka ke akal kita. Akal kita ini. Baik, mukhalafatul lil hawadis ini beberapa kepahaman penting di sini. Satunya nota kaki nombor 18. Allah itu nak ceritanya mukhalafah itu bukanlah berupa jirim, sama ada dalam bentuk jisim yang tersusun daripada beberapa juzuk ataupun dalam bentuk jauhar al-fardi. Jauhar al-fardi yang halus-halus. Juhur jauhar ni kan, permata yang halus-halus. Al-fardinya halus-halus, yang tak boleh dibelah, tak boleh yang halus-halus tu. Itu pun tidak, sebab Allah bukan bentuk berjirim mukhalafahnya. Tak berjirim. Jirim ni macam mana jirim? Di sini halus kan. Kalau jisim boleh pegang, boleh sentuh. Ini berjisim semua ni. Tu jisim. Kalau jirim juga tidak. Walaupun kita tak nampak dalam bentuk hantu ke, dalam bentuk perasaan ke, Tuhan bukan dalam perasaan, bukan. Ini nak payah nak dinafis sebab akal kita sudah dididik lama, puluhan tahun dah. Dengan logik akal kita tiba-tiba belajar Tuhan. Sebab Allah tidak terikat dengan logik akal. Allah tidak terikat dengan logik akal. Sebab tu nak faham akal kita boleh terima tak kewujudan Allah tu bagaimana. Juzuk bentuk jauhar al-fardi ataupun juzuk yang paling kecil, yang halus sekali, yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Dia panggil apa Haji? Kalau belajar fiziknya, dalam bentuk neutron, proton, atom yang halus-halus tu. Nukleus yang halus-halus yang tak boleh nak pecah tau. Proton saga ke proton apa ikutlah. Tu maknanya dia tak boleh sampai situ. Mana Allah tu bukan lagi. Nafikan. Ini sifat salbiah ni. Mana? Wujudnya bukan itu. Bukan. Kemudian yang kedua, Allah tidak berada di mana-mana tempat atau mana-mana masa. Tidak bertempat, tidak tertakluk pada masa. Bukan di atas. Kalau atas ada tempat kan? Tempatnya di atas. Kalau bawah, tempatnya di bawah. Kalau ke Mekah, tempat di Mekah. Allah bukan berada di Mekah, tapi dia berada di situ. Bermakna dia bukan di situ. Allah sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sentiasa bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Sebab itu kadang-kadang orang tu rasa Allah tu Mekah. Dia pergi ke Mekah, dia boleh menangis depan Kaabah, teringat kepada Allah. Balik ke Mekah, hilang Allah. Seolah-olah Tuhan tu Mekah je. Sedangkan Allah itu berada balik tu, dia ada di sini. Sebab tu nak hidupkan Allah di sini, dalam kalbu kita ini. Pergi ke Mekah pun ada Allah, balik ke Mekah pun ada Allah, dalam solat pun ada Allah, di luar solat pun ada Allah, buat apa saja pun ada Allah itu. Cuma dia tidak berbentuk, tidak berjisim, tidak berjirim. Tidak. Jangan difikirkan. Kalau datang hal itu, nafikan. Jangan layan. Itu adalah khayalan. Akal kita duk khayal aja cari Tuhan. Ini sebab itulah pelajaran ni, pelajaran iman ni dia menolak akal kita ni akan Allah itu berjirim, berbentuk dan sebagainya. Kemudian ini perbahasan kan, ada orang kata Allah di atas arasy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas. Bila berada atas bermakna bertempat. Itu perbahasan nantilah. Yang ketiga, Maha suci Allah daripada berada mana-mana arah dalam dunia ini, sebagaimana sucinya Allah adanya untuknya arah itu. Tidak, bukan di timur, bukan di barat, tetapi Allah menguasai timur dan barat. Allah bukan di atas dan di bawah, tetapi dia menguasai atas dan bawah. Itulah dia Allah, kebesaran Allah. Bagaimana? Tidak boleh dibincang bagaimana itu. Sebab dia mukhalafatul lil hawadis. Kalau Allah macam besar, Allahu Akbar, Allah tu besar gitu. Besar itu masa makhluk. Besarnya dalam besar itu dalam dengan makna besar ni, besar dalam kekuasaan, besar dalam ciptaannya itu, besar dalam kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala. Itu kebesarannya itu. Bukan besar dalam bentuk, rupa bentuk gini kan.
Kalau anak-anak kita mungkinlah yang sekolah tadika, Allah Maha Besar, Allah Akbar. Ya, Allah tu besar. Besar daripada gergasi ke? Dia akan tanya. Sebab akal kita begitu, bila sebut besar nampak begitu. Allah bukan itu. Kita yang sudah dewasa, sudah matang umur kita ini, 40 ni, kita sudah kena faham dah hal itu sebenarnya, agar tidak terikat dengan dia panggil akal kanak-kanak lagi. Kemudian lagi, Maha tinggi Allah daripada segala benda baru, ada pada zatnya atau zatnya pula ada pada benda yang baru. Yang baru ni selain Allah lah, makhluk. Mana Allah tu duduk pada makhluk, ataupun makhluk tu ada pada Allah. Tidak. Sebab apa benda? Kenapa kita belajar benda ni? Supaya kita kenal Allah ni, hal ini, supaya kita dalam sembahyang kita tahu kadang-kadang syaitan datang dalam bentuk lembaga putih, datang bentuk dalam bentuk cahaya dalam ketika sembahyang. Kalau kita tak faham di sini, datang, Allah dah datang. Keluar pula suara, akulah Tuhan kamu. Habis. Akulah Tuhan. Jadi kita tak kenal cahaya. Allah tu bukan cahaya. Allah bukan cahaya. Tetapi dia yang melimpahkan cahayanya itu. Dia bukan cahaya. Cahaya itu makhluk lagi. Nampak? Adapun disebut sebagai cahaya ataupun Nur Muhammad yang kita bincang, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tajalli, pantulan daripada cahaya jamalnya itu. Allah bukan cahaya. Cahaya boleh suka lagi cahaya ni kan? Ahli-ahli sains boleh suka lagi. Dia mengikat pergerakan kelajuan cahaya ini 360,000 km satu saat perjalanan pergerakan cahaya itu. Boleh suka lagi, maknanya dalam konteks boleh disuka. Allah tidak boleh disuka. Tidak boleh disuka. Sebab tu Allah ini dalam bentuk jirim pun tidak, dalam bentuk jisim lagi tidak. Tidak. Bagaimana? Akal kita tak mampu nak capai. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Lagi yang kelima, mukhalafah ini ialah maha tinggi Allah daripada bersatu dengan segala yang baru. Bukan bersatu. Yang panggil tahallul, hulul. Istilah tauhid. Kan ayah pengan ya, ataupun mana faham lah. Allah dia belajar tinggi-tinggi hakikat makrifat. Allah ni gini, Allah masuk dalam diri dia, jadi menyatu. Jadi Tuhan lah aku. Akulah Tuhan ya. Jadi menyatu dengan dirinya itu. Tidak, Allah bukan menyatu dengan diri kita. Ini kena nafi belaka tu. Allah tidak bersifat dengan sedikit atau banyaknya anggota. Anggota pun tidaklah. Macam mana Allah ni nak faham dengan akal kita? Memang tak boleh faham lah. La tudrikul absar. Sehingga Nabi kata, jangan kamu berfikir tentang zat wujud Allah itu, diri Allah itu, jangan kamu fikir. Sebab dia sempadan laisa. Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zati. Kamu fikir, tafakkurlah tentang ciptaannya. Tengoklah di sini. Nak tengok wujud Allah, lihatlah ciptaannya itu. Jangan kamu lihat wujudnya pada zatnya itu, kamu tak akan capai. Tak akan mampu untuk situ. Ini sempadan dia. Sempadan yang kita pelajari Tuhan. Jangan cari Tuhan tu pada zatnya. Pandanglah, carilah Tuhan itu, fahamilah Tuhan itu, kenalilah Tuhan itu pada alam dan diri kita ini. Sebab itulah diri kita inilah tempat kita mengenal Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang kita sudah bicara pada kali yang lalu. Qiyamuhu binafsih. Wujudnya itu lagi apa? Bagaimana wujudnya? Wujudnya qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri wujudnya itu. Tidak perlu pencipta. Sebab tu kita tu dia tidak ada mula. Qiyamuhu berdiri sendiri pula. Kita nak jalan perlu pada kaki. Kaki perlu pada sifat qudrat. Nak melihat perlu pada mata. Mata perlu kepada sifat basar. Sifat basar pula perlu pada cahaya. Tak ada cahaya, tak nampak kita. Walaupun mata celik sekalipun kan. Perlu. Dia bagi berhajat. Allah tidak berhajat. Allah melihat dengan tidak berhajat kepada apa-apa. Dia melihat dengan qiyamuhu binafsih. Ini nak kena Allah faham di sini Kemudian ada wujudnya itu juga adalah wahdaniyah, esa, tunggal. Esa pada sifatnya, esa pada asma'nya, esa pada af'alnya, esa pada zatnya itu. Tunggal. Contoh kita sudah contoh dah dulu kan, wahdaniyah, di mana kita nak lihat keesaan Allah Ta'ala itu. Kita lihatlah pada makhluk. Saya melihat, Tuan Haji melihat, ibu-ibu akak melihat, semua banyak-banyak melihat ini dan balik kepada sifat melihat Allah saja. Ini dikatakan wahdaniyah. Semua apa yang kita lihat ini
Makhluk yang mendengar berbagai bentuk makhluk boleh dengar sifatnya itu melalui telinga itu. Semua sifat-sifat mendengar itu dia balik kepada keesaan sifat mendengar Allah Ta'ala itu. Di situlah kita dapat faham, ingat, rasa Allah itu maha mendengar. Takkanlah Allah cipta kita di mendengar, dia sendiri tak dengar, dia tuli. Mustahil pada akal. Ini dikatakan wahdaniyah. Sifat hidup pula, pada saya hidup, pada Haji hidup, ibu-ibu hidup, tengok ikan pula hidup, tengok haiwan pula hidup, alam pula hidup. Hidup itu menceritakan ketunggalan sifat hidup Allah Ta'ala sahaja. Yang lain adalah tempat cerita saja. Saya hidup bukan cerita saya hidup, nak cerita Allah itu maha hidup. Yang ni pula hidup, nak cerita apa? Allah itu maha hidup. Yang ni hidup ni nak cerita Allah. Ini dikatakan wahdaniyatullah, mengesakan sifat hidup itu pada Allah. Yang lain tidak ada hidup, yang lain hanya diperhidup. Dan hidup itu bukan hidup yang hakiki. Adapun pada Allah, hidupnya adalah hidup yang hakikiyun, yang sebenar-benar. Hidupnya tidak ada mula, tidak ada akhir. Faham tu sifat wujud? Moga-moga fahamlah walaupun bicara pendek. Saya belajar sifat wujud dan sifat salbiah ini dengan guru saya balik ni, pagi sampai petang. Bahas bab ni saja. Bab ini saja. Di soal mana lagi akal kita yang tak yang ada persoalan-persoalan tentang Tuhan. Ragu-ragu pening lagi tentang Tuhan. Dibuka soalan. Keluarkan apa yang ada dalam kepala kita ini. Soalan-soalan ni. Soalan tadilah, macam mana bentuk Tuhan? Bagaimana bentuk Allah? Di mana wujud Allah? Jadi soalan, kalau kita faham betul-betul soalan di mana pun salah dah untuk Tuhan. Tak layak dah untuk Tuhan. Di mana Allah? Sebab Allah tidak perlu pada tempat. Sebab dia berdiri sendiri. Mukhalafah, dia kidam. Maknanya kalau ada mula, ada masa. Kan? Bila ada masa, dia berlaku betul-betul. Allah tak ada mula. Awal-awal lagi dah catat. Tidak ada mula baginya. Baik, terus ia sifat salbiah ini dipanggil martabat zat. Ada pada zat sifat ini, salbiah ini, kerana ia sifat yang tiada berdiri pada zat. Sifat yang tiada berdiri pada zat dan makhluk. Hanya sekadar khabar sahaja. Dia khabar, menceritakan hal bagaimana wujud Allah. Wujud Allahnya, halnya adalah keadaan tidak ada mula. Wujud Allah tidak ada akhir. Wujud Allah tak sama langsung dengan makhluk. Jangan difikirkan. Selagi boleh fikir, itu bukan Tuhan lagi. Tuhan tak boleh dipikir-fikirkan bagaimana. Cuma kita diminta supaya yakin adanya itu, wujudnya itu. Bagaimana bentuk, tak boleh kita nak uraikan. Cuma peringkat belajar awal-awal kena bagi tahulah, maksudnya berhujahlah di situ. Dia khabarkan bagaimana wujudnya. Wujudnya juga bersifat mukhalafatul lil hawa. Tak sama langsung. Wujudnya berdiri dengan sendiri. Wujud kita perlu kepada mak ayah kita. Wujud kita perlu kepada bantuan-bantuan manusia. Betul ke? Perlu banyak. Hidup kita perlu pada jantung yang bagus, perlu pada oksigen. Allah tidak perlu pada hidupnya, tak perlu oksigen, tak perlu udara, tak perlu jantung, tak perlu apa-apa. Bagaimana? Ini dibagi mukhalafah ni. Sifat keagungan Allah yang menyucikan segala tashbih. Tashbih ni yang menyerupai, menyerupakan sama seperti makhluk. Dan tajsim, menjisimkan Allah. Maksudnya dia mesti, sifat keagungan mesti menyuci tashbih. Maknanya ya sama. Allah melihat, kita melihat, tapi melihat Allah dengan melihat kita, hakikatnya tidak sama. Ini panggil mesti, walaupun dia sama, tetapi kena tanzih, kena bersihkan, kena sucikan. Allah itu tidak berjisim, tidak sama. Sifat melihat Allah dengan lihat kita, dia segi namanya melihat, tapi penglihatan Allah dengan penglihatan kita tidak sama. Penglihatan Allah tidak berbentuk, tidak perlu kepada hal-hal, perlu kepada makhluk dan sebagainya. Ia menyatakan sifat keberadaan Allah yang tiada takluk dalam masa atau di luar masa. Maknanya Allah itu nak kata duduk dalam masa pun tidak, di luar masa pun tidak. Kita ni takluk pada masa ni. Nampak? Saya datang daripada rumah tu takluk pada masa. Berapa minit, berapa jam, setengah jam ke berapa jam. Saya cakap, saya alihkan benda ni, telefon saya daripada kanan saya ke kiri saya, dia terikat dengan takluk pada masa. Berapa saat saya alihkan.
Nampak? Melihat sama juga. Berapa saat kita melihat? Allah tidak terikat dengan itu. Nampak? Kita terikat dengan masa. Hidup, nafas kita ni. Berapa saat, berapa second kita bernafas. Naik turun nafas kita. Terikat dengan masa lagi. Apa lagi? Bila boleh disukat, dia betul dalam bentuk masa, dia adalah makhluk. Dia tak boleh nak disukat. Allah tak boleh disukat. Walaupun tak nampak, tapi dia ada. Adanya tidak takluk pada masa. Sebab kita ni berada yang boleh nampak ini di alam yang zahir ni, hakikatnya adalah cahaya yang diperlahankan tenaganya itu, pergerakannya itu. Dia boleh nampak tubuh kita ni berada. Asal kita kalau roh itu, roh juga cahaya. Roh tak nampak sebab pergerakan masanya laju. Sebab tu sampai tak nampak. Alam jin, dia laju. Kan orang yang masuk alam bunian kan, biasa masuk alam bunian. Pernah? Haji pernah masuk? Nak masuk? Kalau masuk tak nak balik Haji. Masuk alam bunian. Jadi alam bunian dia laju. Sebab tu kita kadang-kadang orang tu duduk dalam alam sana seminggu dah sana. Sini cari pagi sampai petang. Di sana seminggu dah. Sebab masa tu lebih laju di sana daripada sini. Alam jin lagi laju, alam malaikat lagi laju pergerakannya, alam roh kita lagi laju. Sebagaimana saya sebut dululah, nak pergi ke Mekah sekejap je, pejam mata, okey, pergi ke Mekah. Nampak tak Mekah? Nampak. Yang pernah pergilah, yang tak pernah pergi tak nampak lah. Nampak tak Mekah? Nampak. Okey, Hajarul Aswad nampak? Nampak. Sila tawaf. Tubuh di sini tapi ruh boleh pergi ke sana. Ini bagi pergerakan rohani kita laju. Nampak? Sekelip mata je dia boleh pergi. Ini bagi cahaya pergerakan itu. Begitu juga di alam akhirat dengan alam dunia. Masa dia berbeza. Alam dunia dikatakan 1000 tahun, di alam akhirat baru sehari. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 2020 ni baru 2 hari di akhirat, lamanya di sana. Sebab dia dimensi lain. Dimensi alam berbeza dan masa berbeza. Allah tidak terikat alam akhirat. Dia yang menguasai alam akhirat, menguasai alam dunia, alam jin, alam malaikat, alam haiwan, alam tumbuhan, segala alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah dia Allah. Nampak dah kebesaran Allah. Jangan dicari Tuhan yang zat yang ghaib itu. Kita tak akan jumpa cari. Kita hanya boleh mengenal Allah pada ciptaannya sahaja. Masa adalah ciptaan Allah. Justru ia hanya takluk pada keberadaan wujud Allah. Justru ia hanya takluk pada keberadaan makhluk. Makhluk saja yang terikat dengan masa. Walaupun dia alam malaikat, terikat dengan masa lagi. Berlaku Isra' dan Mi'raj, masih terikat dengan masa lagi. Allah tu di balik itu. Di balik itu. Balik apa? Dia yang menguasai. Dia boleh dengan 1 minit saja boleh Tuhan boleh Isra' dan Mi'raj sekarang. Boleh 1 minit. Tidak, sebab dia yang menguasai masa. Walaupun kita lah berjarak. Nampak? Berjarak daripada JB ke Kedah ke utara sana, makan masa 7 jam. Kalau orang duduk di atas rohaninya itu, sebab itulah Wali Songo, Wali Sembilan, dia boleh mesyuarat. Seorang di Jawa itu, seorang Jawa Timur, Jawa Barat, syuarat. Sebab mereka mesyuarat melalui rohani. Jiwa mereka itu, dia berinteraksi antara rohani. Tubuh duduk tempat masing-masing, tapi bicaranya bicara rohani. Boleh. Kita boleh nak bicara dengan rohani-rohani yang orang yang sudah meninggal dunia. Boleh. Boleh. Sebagaimana berlaku kepada wali-wali Allah lah. Yang saya sebut Syekh Abu Ya Amran Wali di Aceh, dia boleh pergi ziarah kubur Syekh-Syekh para wali-wali, dia boleh interaksi. Dia bercakap. Kalau kita pergi dengan dia bercakap. Datang bila, datang daripada mana, sihat ada. Dia bercakap. Kita dengar suara dia, tapi suara rohani kita tak dengar. Dia hanya dengar rohani dengan rohani saja. Dia panggil berinteraksi di alam roh. Dengan roh dengan roh. Kita bingung cakap seorang je. Padahal dia cakap dengan rohani itu. Itulah maksudnya, bila kita kembali kepada diri kita yang sebenar, di situlah kekuatan sebenarnya. Dia boleh kan orang yang buat apa, meraga sukma ke? Meraga sukma. Dia tafakur orang tafakur biasa, meraga sukma. Dia boleh pergi ke mana-mana. Tubuh di sini, dia boleh pergi sini. Tengok cerita Cina lah. Dia boleh pergi sini. Kalau orang dulu dia panggil bayang 7, pecah 7 bayang. Dalam peperangan tu, dia duduk rumah je. Ulama, wali-wali dia duduk rumah, tapi bayang-bayang, dia berperang dengan bayang-bayang.
Itu bayang-bayang, dia boleh pecah 7. Sebab itu musuh sangat takut hal ini. Sebab kekuatan tersufi ini menyebabkan datang pertolongan Allah, dia boleh pergi pecah 7. Orang tembak tak mati. Macam tu. Jadi Allah ni dia menguasai masa. Maknanya orang di Malaysia, orang di Mekah, orang di UK, di Amerika, bagi Tuhan tak payah pergi sana. Dalam genggaman dia saja. Tidak tingkat dengan masa. Maknanya bagi Allah, Mekah pun situ, orang UK pun situ, orang Malaysia pun situ, tidak ada masalah lah. Kalau tak nak jadi Perdana Menteri, penat nak pergi sana, pergi sini sekarang, Allah guna teknologi ni, boleh pergi sekejap je, boleh terbang. Boleh mesyuarat dalam online je, Zoom saja. Dia panggil salah satu teknologi yang menceritakan boleh rohani kita boleh terbang sebenarnya. Lagi hukum masa bagi keberadaan makhluk. Hukum masa bagi keberadaan makhluk. Satu, ini makhluk makhluk kita lah, takluk pada gerak. Kalau tak gerak diam. Kalau tak gerak diam, gerak. Sama ada gerak ataupun diam, dia takluk pada masa. Duduk berapa lama duduk, berapa minit, berapa. Ini bagi terikat dengan masa. Takluk pada gerak antara saat kepada saat. Dia bergerak masa, detik. Yang kedua, takluk pada jarak. Bila ada gerak, ada jarak. Ada jarak. Ini nak ceritanya takluk pada masa. Benda makhluk ni yang tertakluk pada, tak kira lah dia alam jin ke, alam malaikat ke, alam ghaib ke, alam akhirat, dia tetap dalam takluk dengan masa. Faham takluk ni? Faham takluk? Jajahan takluk Johor. Kawasan dia. Masa dia terikat dengan masa itu. Allah tidak terikat. Tidak perlu masa pun Allah Ta'ala. Kita perlu masa. Yang ketiga, takluk pada ruang. Bila ada jarak, ada ruang. Ada jarak, ada ruang. Yang keempat, takluk pada bentuk. Apabila ada ruang, ada bentuk, sama ada bulat, panjang ataupun lebar. Ini makhluk yang takluk pada masa. Takluk pada masa. Maha suci Allah Ta'ala yang keberadaannya bersifat takluk dalam masa atau di luar masa. Apabila keberadaan Allah tiada dalam masa, maka dengan sendiri wujudnya tiada takluk dalam hukum masa. Tidak terikat dengan masa lah maksudnya. Maha suci Allah Ta'ala daripada berhajat kepada masa, kerana masa itu juga adalah makhluk. Kalau berhajat pada masa bermakna berhajat pada makhluk. Berhajat pada makhluk lemah, tak layak jadi Tuhan. Sebab itulah sifat salbiah ni mesti wajib Allah tu bersifat qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri. Tidak perlu pada masa, tidak perlu pada tempat, tidak perlu pada rupa, tidak perlu kepada apa-apa saja. Inilah sifat keagungan Allah Ta'ala itu. Nampaklah wujudnya itu. Boleh nak bayar, tak boleh bayar. Allah ni bagi, tak boleh dibayarkan bagaimana. Kita tengok pula keberadaan wujud Allah Ta'ala pula. Wajib Allah Ta'ala wajib ada tu bagaimana? Ada Allah, tiada takluk pada gerak dan diam. Allah tidak pada takluk pada, sebab dia tidak terikat dengan masa. Sama ada gerak ataupun diam. Allah tidak gerak dan tidak diam. Allah tidak gerak dan tidak diam. Kalau ada gerak ada diam, ada takluk pada masa. Yang kedua, bila tak ada gerak tak ada diam, tidak ada jarak. Bila tidak ada jarak, tidak takluk pada ruang. Dan bila tidak takluk pada ruang, tidak takluk pada bentuk. Mana Allah tidak berbentuk. Penat belajar Tuhan guna akal, jeng, otot. Ustaz Menaik. Ya, ada soalan, sila. Yang Ustaz sebelum ni Maha suci Allah yang berada dalam sifat takluk pada masa. Maha suci Allah yang keberadaannya bersifat takluk dalam masa atau di luar masa. Nak kata dalam masa pun tidak, di luar masa pun tidak. Kalau kita lukis kan, lukisan satu lukisan alam, dengan burung, dengan matahari, dengan gunungnya, dengan apa rumah, dengan air terjun, apa semua sekali ni. Jadi lukisan itu dilukis oleh pelukis kan. Jadi pelukis sendiri bukan duduk dalam lukisan itu. Pelukis ni duduk luar. Apa? Jadi semua dalam lukisan itu adalah dia takluk dalam lukisan itu, dalam masa itu. Ikut sukalah pelukis nak lukis burung berapa ekor, nak tulis sungai mengalir ke mana, berapa ekor burung, berapa ekor lembu, kambing. Dia ikut suka dia. Apa? Jadi pelukis sendiri pun tidak berada di situ. Apa? Jadi yang ada di dalam lukisan itu dia takluk pada masa di situ. Jadi Allah nak kata berada dalam lukisan itu pun tidak, nak kata di luar pun tidak.
Nak kata Allah Ta'ala ni duduk dalam ada takluk masa ni, dalam alam ni, tidak. Nak kata di luar alam pun tidak. Allah yang menguasai dalam dan luar alam. Itulah dia Allah. Apa? Sebesar-besar langit, sebesar-besar alam ini. Macam mana kalau kita ikut akal logik, akal letih nak tak tebih ni. Nak urus dunia ni sebesar-besar dunia. Tapi Allah tidak, sebab dia tidak takluk pada itu. Inilah sifat salbiah ni, sifat keagungan Allah Ta'ala. Sifat kehebatan Allah Ta'ala. Dia tahulah bagaimana Allah itu. Tidak layak kita sebenarnya untuk bertanya. Kalau sudah faham Allah, tak layak nak tanya Allah tu bagaimana betul Allah, di mana Allah. Tidak layak, sebab soalan ini tidak layak untuk Allah sebenarnya. Untuk saya, untuk makhluk boleh ditanya. Kenapa Allah tu tak boleh banyak? Tu jawab dalam sifat wahdaniyah. Keesaan Allah. Tak boleh banyak Allah. Kalau dua Allah ni, Tuhan ni dua, huru-hara dunia. Ataupun tak jadi dunia ni. Tuhan ni nak buat langit, Tuhan ni tak nak. Bergaduh situ, tak jadi langit. Sebab tu Tuhan dia satu je. Sebab tu suami dia seorang je, isteri tak ramai tak apa. Aduh, marah ibu-ibu pula. Tersentak sekejap hilang ngantuk. Maka wajib baginya bersifat salbiah. Wajib bagi Allah itu bersifat salbiah. Bersifat salbiah, yakni tiada permulaan, tidak ada mula. Bila tu tarikh lahir, tidak ada tarikh lahir. Sebab tu Allah tak boleh buat happy birthday. Kita ada happy birthday. Tidak ada lahir. Tidak ada mula, Tuhan tu tidak ada akhir. Sebab dia baqa, tidak ada akhir. Kemudian Allah tu tiada berhajat pada yang baru. Qiyamuhu binafsi. Allah tidak tak sama apa yang baru. Itu mukhalafah. Dan bersifat tunggal, esa wahdaniyah. Maka wajib baginya tiada pergerakan, tiada diam. Tak gerak, tak ada gerak, tak ada diam, tak ada jarak, tak ada ruang, tak ada apa-apa bentuk, tak ada apa-apa. Wujud Allah tiada dalam ruang dan di luar ruang. Tapi dia menguasai. Dia tahu apa yang ada dalam hati perut kita ni, dia tahu. Dalam niat kita pun dia tahu. Tapi dia bukan di situ. Dia yang menguasai apa yang ada di situ. Ni kan nak nafikan Allah tu bertempat kan. Kalau katalah Allah tu atas aras, jauhnya Allah. Di atas aras, jauhnya, ya. Jadi nak turun lagi, nak naik tu penat Tuhan nak tengok manusia ni. Itulah dia Allah kebesaran yang tak boleh kita nak fikir dengan akal, nak tafsir dengan akal, nak hurai dengan akal, nak kaji dengan akal, tidak boleh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Yang ada jawapan lastnya ialah apa dia? Justru bagaimana keberadaan Allah. Ditanya lagi. Lalu di mana Allah? Ini soalan biasa ni. Mana Allah? Ini soalan Wahabi ya, biasa tanya. Kalau Allah tak ada, ataupun soalan-soalan dia panggil etis. Di mana Allah? Sebab etis ni pakai akal. Setiap yang wujud itu mesti ada, mesti boleh dilihat, boleh dipegang di situ. Jadi kalau tak dapat dilihat, dia tak percaya. Ini etis. Justru bagaimana keberadaan Allah itu? Mana Allah tu? Hanya Allah yang mengetahui keadaan dirinya dan lemah bagi segala akal memikirkannya. Itulah dia Allah. Itulah jawapannya. Penuh. Selagi akal boleh fikir Tuhan ni begini atau itu bukan Tuhan, nafikan. Itulah salbiah. Menafikan segala-galanya Allah itu. Cukuplah kita diminta supaya beriman Allah itu wujud. Wujud yang disebut sebagai wujudun haqiqiyun. Wujud yang sebenar-benar ada. Kita ni wujud yang baru. Wujud yang baru ada dicipta. Allah tidak dicipta. Sebab tu ada wujud. Kalau dengan anak-anak dulu kita buat motivasi sekolah rendah, sekolah menengah dulu, kita katalah hanya Atraman saja yang mengenal siapa dirinya Atraman itu. Orang ni tak layak tak kena Atraman. Sebab Atraman nak jadi Atraman dia kena nyuruh. Takut orang tahu siapa dia Atraman. Begitulah Allah. Kalau boleh fikir ni bukan nafikan. Inilah perlu kita faham betul-betul, kita ingat betul-betul, kita rasa betul-betul. Sebab syaitan dia akan datang dalam pemberangan. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri pun Sultanul Auliya datang juga, syaitan datang dalam bentuk cahaya. Jadi Syekh Abdul Qadir dibuka oleh Allah Ta'ala kepahaman hal tauhid ini
dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab datang cahaya tu. Datang cahaya tu dalam bentuk cahaya dan mengaku suara ini, akulah Tuhan kamu wahai Syekh Abdul Qadir. Akulah Tuhan kamu, cahaya tu kata. Dan engkau, kerana ilmu engkau sangat tinggi wahai Syekh Abdul Qadir, engkau terlepas daripada segala hukum hakam. Maksudnya Allah telah menghalalkan apa yang diharamkan kepada kamu. Syekh Abdul Qadir dibuka kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tukar. Cahaya tadi digelak-gelak, keluarlah rupa wajah syaitan tadi. Rupa asalnya. Lalu dia kata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau sangat hebat ilmu kau. Ilmu ni aku ramai dah mengeliru dan menipu daya para ulama-ulama, alim ulama yang lain. Mereka semua tak lulus ujian ini. Nampak? Sebab mereka mengiyakan dengan cahaya tadi. Ia mengiyakan ya. Oh, habis itu. Bimbang saat-saat nak mati tu, bimbang datang dalam bentuk cahaya kau gini. Kalau kita ya, tu bahaya di situ. Sebab tu pentingnya Allah dalam hati kita, hidup kita ini. Jadi dia kata, engkau lah orang yang pertama sekali selamat daripada tipu dayaku, kerana ilmunya yang banyak, dengan ilmu kepakaranmu, dengan kehalusan jiwamu dan sebagainya. Syekh kata, wahai syaitan iblis laknatullah, engkau keluar daripada sini. Yang boleh selamatkan aku bukan ilmu aku, bukan kehebatanku, bukan kekuatanku, bukan kesucian jiwaku. Aku selamat daripada tipu dayamu ialah dengan pertolongan Tuhan. Sebab dia sudah nampak Tuhan yang boleh selamatkan dia. Syaitan apa saja bentuk ilmu ke, ibadah ke, tidak boleh. Inilah orang yang betul-betul duduk di atas pergantungan kepada Allah Ta'ala itu. Nampak dah jawapan tu? Bagaimana, mana Allah, di mana Allah, bagaimana Allah, macam mana Tuhan tu? Hanya Allah yang mengetahui keadaan dirinya. Serahlah pada Allah. Wallahu a'lamu bimuradi. Wallahu a'lam, maksudnya Allah saja tahu akan diri hal bagaimana dirinya. Tak layak kita nak sampai nak tahu bagaimana hal diri Allah. Cukuplah kita kenal Allah melalui diri kita, melalui alam dan ciptaannya itu. Cukup di situlah. Itu sepadan kita mengenal Allah. Dan lemah bagi segala akal tu fikir macam mana, itulah dia Allah. Kalau boleh fikir lagi, bukan. Itu bukan. Itu bukan. Sebab itulah belajar Tuhan sempadannya pada Nur Muhammad, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ramai yang sesat, berlaku kesesatan dalam hakikat dan makrifat ini. Dia nak direct dengan Allah Ta'ala, direct. Dia tidak melalui pintunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kenal Allah tu melalui situ je. Dia direct, tak nak pakai Muhammad, maka sesatlah dia. Sebahagian kaum keliru di mana mereka menggunakan logik akal dalam mensifatkan Allah Ta'ala. Kita habis tajuk ni lah, makna tak sempat dah. Sebahagian kaum telah keliru di mana mereka menggunakan logik akal dalam mensifatkan Allah Ta'ala. Mereka mengatakan setiap yang ada wajib bertempat. Ni logik akal, pakai akal. Setiap yang ada, mesti ada tempat. Mesti ada. Mesti boleh dipegang, mesti boleh dilihat. Itu akal kita. Allah, dia bukan itu. Dia tak mampu. Mereka mengatakan setiap yang wajib bertempat. Setiap yang ada wajib bertempat, maka mereka menyatakan wujud Allah juga wajib bertempat seperti sifat makhluk. Lalu ada yang mengiktirafkan Allah itu ada di langit, tadilah atas arash. Islam dah, tapi akidahnya Allah atas arash. Nampak? Dan mengkufurkan siapa yang mengatakan Allah itu tidak bertempat. Siapa kata Allah tak ada tempat, kafir. Tak bahasanya. Mana dulu dia? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Buka dalil Quran. Nampak? Allah itu bersemayam di atas. Kan Tuhan kata dia di atas arash. Siapa ingkar, kafir. Dia. Kalau kita, ini panggil hujah-hujah Wahabi dia panggil. Jadi kalau kita, Quran ni kalau tentang kafir kita. Jadi di situlah kalau kepahamannya benar, akidah ahli sunnah wal jamaah penting di situ. Untuk memahami keberadaan Allah Ta'ala itu. Maka ini terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada juga, nota kaki, ada juga di kalangan ulama kita yang terkeliru dengan istilah Allah duduk di langit dengan sifat yang layak bagi Allah. Ada juga kata Allah di atas langit dengan sifat yang layak bagi dia. Duduk itu dia lah, duduk gini ke gini lah, yang layak bagi dia. Istilah duduk tu makhluk dah sebenarnya. Duduk ni bukan Tuhan. Tuhan bukan duduk, bukan berdiri, bukan bangun, bukan baring. Tidak. Nampak? Tapi dia kata nak selamatkan lagi, dia kata Tuhan tu duduk, cuma duduknya tak sama dengan duduk makhluk. Tu bahasa mudahnya.
Tak tahu lah. Aminah lah kacau lah. Oh, buat wrestling situ pula. Habis. Orang nak ambil ni. Mereka menganggap ia masih dalam sifat mukhalafah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan hanya cara duduk yang mukhalafah. Dia kata, duduk yang bersalah. Duduk tu biasanya. Di situ sudah sama dengan makhluk dah. Ustaz, tapi memang banyak. Kan dia cakap dulu Ya. kan? Ha. Kalangan ulama, kalangan ustaz banyak cakap Allah tu duduk langit. Itulah. Sebab akal. Surah Sajdah tu kan? Sebenarnya dah. Kerana dipikir Tuhan dengan akal. Dengan akal. Sebab itulah kena jelas ahli sunnah wal jamaah di situ. Sambung lagi sikit. Adapun bagi golongan tersebut, mereka tetap berpegang bahawa Allah memerlukan tempat di atas langit, iaitu arash. Dari ayat tadilah. Ayat Quran juga dia pakai. Memiliki jisim yang memerlukan ruang. Nampak? Dah berjisim dah di situ. Ada panggil tajsim dah situ. Ni. Itu bahayanya fahaman-fahaman yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau duduk tu jadi kita akan tanya lagi, berapa lama Tuhan duduk atas sana? Nampak? Bagaimana Tuhan duduk? Jadi akal kita jahatnya. Dia timbul macam-macam soalan. Sedangkan kita belajar sifat 20, menafikan semua itu. Serah pada Tuhan lah. Maksudnya lagi menyamakan sifat tinggi sama dengan makhluk itu adalah iaitu di atas langit. Ironinya, apabila kita dapat mengetahui tentang Allah, malah tempat tinggal Allah, tahu Tuhan di atas, maka amat lemahlah Allah kerana mampu dicapai oleh akal. Tak boleh. La tudrikul absar. Kalau Tuhan ada akal, nanti akal kita pakai fikir lagi. Bila Tuhan nak turun? Bila? Nanti tanya bila pula. Berapa umur Tuhan? Tanya pula. Ini soalan-soalan jahat akal kita itu. Sebab itulah ahli sunnah menyusun sifat dulu. Dia menghancurkan fahaman akal kita. Ini logik itu. Lagi, para ulama tabi'in menolak Allah bertempat. Tabi'in ini ulama-ulama salaf dia panggil. Ulama salaf. Ia dapat dipahami dari peristiwa Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi kan, berhujah dengan Dahri. Dahri ini seorang Yahudi, Kristian, etis lagi, Yahudi yang mahu menyesatkan umat Islam di zamannya. Ringkas peristiwa tersebut, ini dialog antara Dahri dengan Imam Abu Hanifah. Dahri kata, ya ke, benar ke Allah itu ada? Ya, bahkan Allah itu memang wujud. Dahri tanya lagi, kalau Allah itu ada, mana dia tempat? Ini soalan mana? Di mana Allah tu soalan lama lah. Di mana Allah? Di mana Allah? Maka kalau Allah wujud, di mana tempat dia? Mana tempat? Imam Hanifah kata, Allah tetap wujud tetapi dia tidak bertempat. Wujud Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Maka Dahri pun tanya lagi, hairan. Kalau engkau kata Allah itu ada tapi tidak bertempat, ini akal dia panggil. Logik akal. Sebab logik akal kata setiap yang wujud mesti boleh dilihat, dipegang, disentuh. Allah ni ada tiba-tiba tak boleh kali itu. Nampak? Ini akal. Maka Imam Abu Hanifah kata jawabnya, itu senang sahaja wahai Dahri. Cuba kau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah pada dirimu ada nyawa, ada ruh? Cuba tengok diri kamu, ada nyawa, ada ruh. Dan dikata bahkan ada. Memang aku ada nyawa. Dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa, ada ruh. Dia yakin pula hal itu. Nampak? Yakin wujudnya ruh dan nyawa itu. Lalu Imam Abu Hanifah kata, tetapi adakah kau tahu di manakah letak nyawa atau ruhmu itu? Di kepalakah? Di kakikah? Di perutkah? Ini soalan ahli nujum 14 ni. Di mana? Kalau kamu kata ada ruh, di mana? Cuba tunjuk ruh kamu di mana. Kadang-kadang setengah orang putus kaki, hidup lagi. Putus kepala, hidup lagi. Tengok ikan keli tu masuk dalam kuali dah, bergempar lagi. Maknanya kamu yakin ada, dan kamu tak pernah tengok pun ruh itu, dan kamu tak tahu pun di mana. Nampak? Maka tersentaklah dia di situ, Abu Dahri. Tersentak. Setelah itu Abu Hanifah mengambil segelas susu pula. Lalu tanya, ini hujah akal dia panggil. Akal mesti dihujah dengan akal. Buka ayat Quran tak pakai orang ni. Tak pakai, hujah akal. Maka ditanya, adakah dalam air susu ni ada terkandung lemak? Orang belajar sains tahulah kan.
Ya, bahkan ada lemak dalam susu. Imam Abu Hanifah kalau begitu di mana lemak itu berada, di bawahkah atau di ataskah? Soalan nujum Pak Belalang itulah. Aduh, sekali lagi tersentak tidak mampu menjawab pertanyaan Abu Hanifah yang petah itu. Lalu Abu Hanifah buat kesimpulan untuk mencari di mana ruh dalam jasad dan di mana kandungan lemak dalam susu ni pun kita tak mampu, masakan pula kita nak menjangkau di manakah keberadaan zat Allah Ta'ala itu. Ruh yang ada dalam diri kamu pun kamu tak tahu duduk di kepala ke kaki kita tak. Allah yang menciptakan ruh itu lebih hebat daripada ruh lagi. Nampak tak? Itu untuk umat akhir zaman lah soalan begitu, mudah-mudah je. Jelas Imam dia menolak. Jelas Imam Abu Hanifah menolak Allah bertempat apa lagi atas langit. Golongan yang mentafsirkan Allah itu berada di atas langit kan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini biasanya Wahabi lah. Hujah-hujah Wahabi begitu. Allah di atas langit. Hujah tak selesai masalah. Orang ni dia akan guna dalil-dalil macam-macam. Dengan mentafsirkan sebagai duduk. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu bersemayam dengan diterjemah tafsir dengan duduk. Duduk itu sudah istilah kepada makhluk. Jadi akal kita kan tertanya lagi, duduk macam mana? Belajar sifat 20 dia boleh faham ayat-ayat mutasyabiah ni. Kalau tak, ya Allah, dia terikat dengan ayat itu. Tiada para sahabat dan tabi'in yang mentafsirkan ayat ini dengan makna duduk. Tak ada pun sahabat mentafsirkan duduk, tak ada. Yang ada orang yang kemudian duduk. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bersemayam itu dia dengan duduk dia itu. Atas arasy. Maka ulama salaf ni ulama di kalangan tabi'in lah. Tabi'in. Salah ni kurun yang ketiga sampai kelima. Masuk kelima ke enam itu dia panggil khalaf dah, ulama khalaf. Ulama yang terkemudian. Meninggalkan makna pada Allah, makna sirah pada Allah kerana ia termasuk ayat mutasyabihah. Hanya Allah yang mengetahui hakikat maksud ayat tersebut. Adapun ulama khalaf, ulama yang terkemudian ini mentafsirkan istiwa, bersemayam atas arasy istiwa itu kepada kuasa. Dia tak sebut, dia tak terjemuh kepada duduk. Allah itu menguasai arasy. Demi menyelamatkan akidah orang awam daripada menjisimkan Allah Ta'ala dengan sifat yang memerlukan tempat. Sebab itu hati-hati ulama khalaf dan ulama salaf. Ulama salaf kata wallahu a'lam, kami tak boleh nak sentuh. Kalau Nabi baca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya, kami yakin dan percaya. Allah mereka menterjemahkan kuasa Allah di atas kuasa mereka itu. Selamat akidah umat ini. Ini halusnya. Adapun salaf mereka tak berani nak terjemah apa-apa pun. Serah pada Allah saja. Khalaf ini setelah ilmu tu makin berkembang, akal makin macam-macam lah akal itu, maka disusunnya perlu kepada kefahaman yang diberikan dengan rohani yang dibuka oleh Allah Ta'ala itu. Nyata sekali bahawa semua ulama berpegang pada pegangan salaf, yakni menyerahkan makna itu pada Allah Ta'ala saja. Malahnya terdapat sebahagian golongan mengatakan haram mentakwil, serahkan makna pada Allah, tapi mereka sendiri yang takwil istiwa itu dengan maksud duduk. Dia kata takwil tak boleh, dia sendiri yang ditakwilkan. Sebab itu ulama-ulama mereka tak bahaskan panjang-panjang hal ini, sebab dia akan mengelirukan umat dan orang awam. Sebaiknya serah pada Allah itu. Wallahu a'lam biasanya. Sikit lagi mereka melarang orang lain mentakwil. Ini ahli-ahli golongan Mu'tazilah lah. Mereka mentakwil dengan logik akal ke tahap menjisimkan Allah Ta'ala pula. Ini bahaya. Mereka lah sebenarnya pembawa bid'ah yang sesat. Bid'ah dalalah. Bid'ah sesat. Dia yang bid'ah, dia bid'ahkan kita pula. Itu bahayanya. Bid'ah maulid, bid'ah baca talqin, dia bid'ahkan kita. Sedangkan dalam akidah mereka sudah bid'ah dengan Tuhan. Kecuali satu, jangan syirik saja. Itu saja. Jangan syirik je. Sebab itulah malam ni Saban kita diminta supaya banyak taubat. Bulan ini banyak taubat. Kerana walaupun dosa kita banyak sekali pun, kita kena yakin Allah itu tak sama pemaafnya dengan pemaaf makhluk yang ada pada makhluk. Pada Rasulullah SAW pun pemaaf baginda pun tidak mampu kita nak had. Nabi dicela, dihina, orang yang menentangnya Nabi maafkan.
Allah lagi daripada itu lah. Kita maaf 3 kali je, 4 kali, kalau 4 oh dia dah maaf lagi. Ini maaf kamu. Perempuan main kasar gitu. Wallahu a'lam. Ada soalan kan? Kalau ada nak tanya apa-apa, boleh je lah. Akal boleh terima tak? Tuhan tu ada, tapi tak boleh dilihat, tak boleh disentuh, tak boleh dipikir macam mana. Orang akhir zaman ni mudah terima kan. Tengok saja suap makan. Suap punya. Orang dulu suap tu fikir lagi suap apa ni? Benda apa dia banyak tanya. Ya. Sedikit soalan antara ulama salaf dengan ulama khalaf ni. Ya. Kita ni kan orang biasa. Jadi kalau ditanya berkaitan dengan ulama salaf dengan khalaf, mana yang lebih kita nak gunakan sebagai orang biasa nak tanya? Kita nak cakap Allahu a'lam itu lebih baik ataupun kita nak menceritakan macam mana ulama khalaf menceritakan tadi tu? Tengok kanan siapa yang bertanya itu. Orang ni kalau jadi ada ilmu, jadi nak menentang wallahu a'lam. Saya tak nak gaduh. Elak daripada berdebat. Kalau orang ni memang tanya nak faham betul-betul nak faham, kita ceritalah khalafnya bagaimana. Kita terangkan supaya dia faham. Kalau orang ni tanya nak menguji kita, nak berdebat, wallahu a'lam. Selamat. Itu jalan selamat. Kalau dia berdebat tak sudah itu. Penat. Rohani kita sebenarnya kepada Allah. Dia asyik sibuk dengan berdebat. Soalan ni tenang. Tengok orang di depan lah Ustazah, tengok orang di depan. Siapa di depan kita itu? Dia nak betul ke? Nak apa? Nak berhujah ke? Nak berdebat ke? Kalau nak sembang tak payah. Wallahu a'lam. Nah cerita. Biarlah dia menang. Khalaf masa kita bukan kan? Salaf ni dulu. Salah ni kemudian. Khalaf ni masa kita. Khalaf ni kita ni khalaf dah banyak khalaf dah khilaf dah kita. Khalaf khilaf kan? Khalaf dah khilaf dah salah banyak dah. Ulama salah ini ulama yang kurun selepas zaman sahabat tabi'in itu sampai kurun yang kelima. Kurun kelima. Lepas kelima enam tu itu khalaf. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi itu khalaf dah. Selepas khalaf? Selepas kalah dah salah dah kita. Banyak hidup dalam kesalahan dan kekhilafan. Maka kita ikutlah mana yang kalah, mana yang salah. Duduklah ulama-ulama yang arif. Peganglah pada ulama yang berpegang kepada ulama khalaf dan salah. Kedua-duanya boleh dipegang. Kalau wali-wali, banyak wali-wali Allah, para arif billah dia pakai ulama salaf. Sebab mereka tak nak bicara baca bahar dah, penat dah bahar dah. Ulama-ulama macam kita ni perlu kepada berbahasa, itu pakai rujuk kepada ulama-ulama khalaf. Okey, selesai. Surah pada Allah Taala. Sallallahu ala nabi ya nabi sallallahu ala rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad abdul rasul sayyidina Umar Uthman Ali ya Rabbi Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli ya Rasulullah junjungan kami la ilaha illallah ya Allah kalimah tauhid penyejuk hati. Siapa benci kalimah Allah keluli dari waktu mati. Ya Rasulullah ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Islam, iman, tauhid, ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi. Islam itu membawa rahmat hidup
Baitul Ma'mur di langit tinggi, tempat tawaf malaikat suci, rajin-rajin menyuci qalbi, itu amalan Allah cintai. Rajin-rajin menyuci qalbi, itu amalan Allah cintai. Sallallahu ala nabi, ya nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi, Nabi Muhammad afdalur rasul. Allahumma sholli wa sallim. Rajin-rajinlah menyuci hati supaya bicara wujud Allah ini dapat dirasai. Dan semuanya aku rasa ada Allah, semuanya rasa ada Allah. Allah ada, moga-moga dipahami, diampunkan dosa kita, dibersihkan hati kita, disucikan jiwa kita, dicahayakan kembali rohani kita, diperkuatkan kita dalam membersihkan hati ini, dan khususnya di bulan Sya'ban dan Ramadan nanti, agar benar-benar menjadi hamba yang mengenal Allah dan mencintai Allah Ta'ala, sehingga dianugerahkan dengan husnul khatimah di akhir dalam hidup kita ini. Yang baik dari Allah, kurang lemah saya, kita maafkan yang banyak. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.